Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati penceramah kita pada malam ini, Cikgu Nur Asmah daripada SMK Sungai Isak Murni, Cikgu Rohani, Cikgu di SMK Padang Garuda dan juga anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Baik, malam ni adalah malam yang kali ketiga untuk program Jalinan Jaya kita, siri yang ketiga, yang mana akan diberikan oleh Cikgu Nur Asmah juga, untuk program kita ini. Jadi cikgu harap semua boleh bersama sehingga tamat, dan untuk makluman cikgu ada rekod semua program kita kecuali siri yang kedua sahaja kita terlepas, terlepas rekod. Jadi untuk semua siri yang pertama dan juga siri yang ketiga ini cikgu akan upload dalam channel YouTube Cikgu Isakan ada, dan juga channel Telegram Cikgu Isakan ada. Itu nama channel dia lah. Channel tu bukannya untuk untuk dapat duit daripada YouTube yang itu saya cuma masukkan semua kelas pengajaran saya dan juga semua aktiviti yang berkaitan dengan matematik dan juga aktiviti perniagaan yang subjek yang saya ajar. Jadi kalau Cikgu Nur Asmah buka channel tu tengok saya mengajar salah ke, komen lah. Kelas yang saya mengajar saya memang record dan saya masukkan untuk dia orang buat revision. Bagus tu. Macam itulah. Dan sebenarnya saya bagi satu bukti bahawa kita dah menjalankan kelas kita. Jadi jangan terkejut kalau tengok kelas tu tiba-tiba saya seorang mengajar. Walaupun anak murid tidak ada. Sebab saya memang buat macam tu. Cikgu Nur Asmah saya memang buat macam tu. Saya dah bagi tahu pada student saya, kata walaupun dia tak ada, saya tetap akan teruskan mengajar. Sungguh betul-betul. Sebab tu saya record. Jadi sebelum kita mulakan majlis pada malam ini, marilah kita sama-sama baca urut kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, jadi saya minta pada saudara Rizki, sebelum kita mula ni kita mulakan dengan bacaan doa dahulu. Dipersilakan saudara Rizki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, amin. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara Rizki. Baik, sebelum kita mulakan, cikgu nak maklumkan untuk siri yang keempat, cikgu akan berbincang dengan Cikgu Rohani dahulu, dan insyaAllah kita cuba dapatkan satu tarikh sebab minggu depan kita dah mula peperiksaan. Jadi nanti kita akan berbincang balik semula dalam grup kita. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, cikgu menyerahkan terus kepada Cikgu Nur Asmah untuk meneruskan program kita pada malam ini. Dengan selamatnya dipersilakan. Okey. Terima kasih Cikgu Muhammad Isa. Yang dihormati semua guru-guru daripada SMK Padang Garuda dan seterusnya pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Alhamdulillah kita dah masuk sesi ketiga ya. Kita hari untuk sesi ketiga ni tajuk yang kita akan pelajari ialah tajuk bab 8 tingkatan 4 ya. Sebentar cikgu share screen. Okey, boleh nampak ya cikgu punya slide? Boleh.
Boleh, boleh. Okey, tajuk kita iaitu bab 8 sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, sebenarnya ini permulaan daripada tajuk tingkatan 5 kita belajar juga kan, sukatan serakan data terkumpul ya. So untuk data tak terkumpul, kita tengok balik apa yang kita perlu ingat supaya kita boleh menjawab soalan-soalan untuk percubaan nanti ya, itu pada 1 September. Okey, yang pertama kita kena tahulah apa itu maksudnya serakan ya. Serakan itu apa? Okey, serakan tu sebenarnya adalah merupakan sukatan yang penting dalam statistik. Kalau dulu masa KBSM kita tak panggil lah serakan, kita panggil statistik. Jadi meliputi semua sekali lah. So untuk KSSM ni dia mengambil nama serakan, sukatan serakan ya. Sukatan serakan memberi kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. So daripada sukatan serakan ni kita boleh tafsirkan data tersebut. Data tu macam mana ya. Dan kita juga boleh bandingkan data melalui sukatan serakan ya. Serakan adalah kecil jika set data itu mempunyai julat yang kecil dan sebaliknya. Sebaliknya tu maksudnya serakan adalah besar jika set data mempunyai julat yang besar. Okey, nanti kita tengok apa yang dikatakan dengan julat itu ya. Sukatan serakan suatu data ialah sukatan kuantitatif. Kuantitatif ni maksudnya boleh dikira lah. Kalau dalam matematik dalam bentuk nombor ya. Kuantitatif seperti apa yang dikira tentang sukatan serakan. Pertama ialah julat. Okey, yang kedua julat antara kuartil. Kemudian kita perlu mengira variance dan kita juga kena tahu macam mana nak cari sisihan piawai. Okey. Okey, taburan data adalah berbeza. Bagi melihat serakan bagi suatu taburan data, beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil diambil kira. Sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, maka keadaan itu menunjukkan bahawa data diserak dengan lebih luas. Begitu juga keadaan sebaliknya ya. Okey, so nak tengok keadaan data, kita tengok bagaimana julat antara julat itu ialah nilai cerapan terbesar kita tolak dengan nilai cerapan terkecil. Cerapan tu maksudnya ialah nilai data yang kecil tolak besar tolak nilai data yang kecil lah. Okey. So ini dia yang dipanggil serakan. Okey, contoh dekat sini kan. Kata suatu kajian tentang takat didih dalam darjah Celsius bagi 10 jenis bahan kimia telah dijalankan. Hasil kajian dicatatkan seperti di bawah. Okey, dekat bawah tu dia ada tunjukkan data lah. Ada 112, 60, 75, 81, 150, 92, 108 hinggalah 132. Okey, di sini dia nak minta kita tentukan suhu terendah dan suhu tertinggi. Kalau kita kat sini yang paling rendah ialah 45. Ini suhu paling rendah. So suhu rendah 45 darjah Celsius lah tu. Okey. Kemudian suhu paling tinggi. Okey, kalau kita tengok dekat situ 150 darjah Celsius. So daripada nilai terendah dan yang tertinggi itulah kita boleh dapat dia punya julat ya. Okay, tentukan beza antara suhu tertinggi dengan suhu terendah. Jadi kita tolak lah. Nak tahu beza kan. So 150 tolak 45. Okay, ini sebenarnya kita mencari julat. Okay, julat data. Okay, kalau data tu dalam bentuk plot titik. Ini kita panggil plot titik. Ini kamu belajar masa tingkatan 2 kan. Bagaimana nak membina plot titik. Okey. Rajah menunjukkan plot titik bagi kepanjangan dalam sentimeter beberapa jenis sampel daun. So daripada plot titik ni kita boleh nampak jelas
yang mana data paling rendah dan data paling tinggi. So kalau paling rendah kita ambil lah yang sebelah yang minimum sekali. Kalau yang paling tinggi kita ambil yang paling maksimum. Boleh dapat dah. So kalau sini dikata 14, 15, so ini 14.1. Beza panjang antara sampel daun terpanjang dengan sampel daun terpendek. So sini 16.1234. So 16.4 kita tolak dengan 14.1. Dapatlah nilai beza dia. Dan beza yang kita dapat ni kita panggil julat. Okey, boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Okey. Ni dia julat. Ialah nilai cerapan terbesar kita tolak dengan nilai cerapan terkecil. Okey. Kemudian ada pula julat antara kuartil, iaitu kuartil ketiga kita tolak dengan kuartil pertama. Okey, apa itu kuartil pertama dan kuartil ketiga ya? Okey, kuartil pertama ni ialah nilai data yang berada pada kedudukan 1/4 yang pertama. Contoh kalau kekerapan dia 20, kita nak tahu kuartil pertama, so kita darabkan dengan 1/4, maka kita darablah kita akan dapat nilai kuartil pertama. Okey, manakala kuartil ketiga pula kita ambil 3/4 daripada keseluruhan susunan data. So kalau 20, so kuartil ketiga dia kita dapatkan dengan mendarab 3/4 daripada keseluruhan data. Kalau data tu 20, maka kita darab dengan 20. So kita dapatlah kuartil ketiga. So daripada dua nilai kuartil ni kita boleh dapat julat antara kuartil. Okey. Lepas tu satu lagi yang selalu akan ditanya ialah nilai median ya. Nilai median ni atau kita guna perkataan kuartil kita panggil kuartil kedua. Okey, kuartil kedua juga dikenali sebagai median atau dia punya simbol Q2. Okey, kalau nak tahu macam mana nak kira, kita ambil 1/2 daripada nilai keseluruhan data. Okey, so kena ingatlah beberapa simbol ni, jangan lupa. Okey? Right. Okey. Ini contoh kalau kita nak cari julat dan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Ini mungkin akan ditanya dalam soalan objektif ataupun soalan panjang pun boleh juga, bahagian A. Okey? Contoh, anda kata kita nak mencari julat, kita kena tengok dululah cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. Tetapi sekarang dia nak cari julat antara kuartil. Jadi kita perlu susun data tersebut mengikut susunan menaik supaya kita boleh nampak median dekat mana. Okey, kuartil pertama dekat mana, kuartil ketiga dekat mana. Okey, so kita susun dulu data tu. Okey, yang paling kecil dekat situ 2, kemudian 3, 4 ada 2 kali. Kemudian 5 pun ada 2 kali, 6 ada sekali, kemudian 7, 8 dan akhir sekali 9. Kita tak ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. So daripada situ kita boleh kira julat lah. Okey, sebab julat kita tahu data paling tinggi kita tolak data paling rendah, so kita dapat 7. Okey. So julat antara kuartil kita kena cari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Okey, so kuartil ketiga kita tolak dengan kuartil pertama. Okey, kalau 11, so kita kena tahu median dia lah. Median dia kalau 11 maknanya sini 5, sini 5, so tengah-tengah ada 1. So kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, maknanya yang ni adalah median dia. Okey, 5 tu sebagai median. So daripada median tu kita tengok
data yang sebelah depan ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ambil tengah-tengah antara 5 tu, so dapatlah 4. So 4 sebagai kuartil 1. So dekat sini pun, okey, data yang ke 3 daripada 5. So ini kuartil 3. Okey, so dapatlah 7 tolak 4. Dapat 3. Okey, so ini cara mencari julat dan julat antara kuartil. So kita kena susun ikut susunan menaik. Okey, susunan menaik. So kita boleh nampak lah median dia dekat mana, kuartil 1 kat mana, kuartil 3 dekat mana ya. Okey, so itu cikgu tunjuk contoh untuk A sajalah. Yang B tu pun sama, kita susun dulu ikut susunan menaik ya. Okey. Andai kata kamu punya data tu genap, so contohlah data ada 10. Okey. So maksudnya bila 10, okey, kamu bahagi 2. Sini 5, sini 5. Jadi data median kamu kena ambil data yang ke-5 dan data yang ke-6 tu kamu tambah, okey. Kamu tambah kemudian kamu bahagi 2. Kamu akan dapat dia punya median. Okey, dan kalau nak cari kuartil pertama dia, kamu ambil median dia di tengah-tengah, jangan ambil 5 dengan 6 tu. So maknanya sekarang di sini ada 5. So ambillah data yang ketiga, ini pun data yang ketiga daripada 5. Itu cara dia ya. Okey, boleh? Boleh. Okey. Boleh. Okey, itu kalau kita punya data satu-satu. Okey, andai kata data kita dalam bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual ni biasanya kekerapan dia lebih banyaklah dibandingkan dengan data yang satu-satu. So kita kena tengok dekat sini, bilangan murid ni sebenarnya adalah kekerapan dia. Okey. Okey, maksudnya untuk wang saku RM4, ada 5 orang murid dapat wang saku RM4. So maknanya murid pertama hingga murid ke-5 dapat wang saku RM4. Kemudian yang dapat RM5 murid ke-6. Okey, murid ke-6 ni kita nak dia ada 10. Jadi kita tambah. Okey, macam mana kita nak dapatkan sehingga berapa? 6 tu nak dapatkan sehingga murid ke berapa dapat RM5 tu? Macam mana cara nak dapatkan? Paling mudah. 6 tambah 10. Okey, 6 tambah 10. Kemudian? Kemudian kita tolak 1. Faham? 6 kita tambah 10, kita tolak 1. Jadi kita dapat berapa tu? Sehingga murid ke-15. Jangan lupa tolak 1 ya. Okey. Kemudian untuk yang dapat RM6 tu murid yang ke-16. So 16 kita tambah berapa? 7. Betul? Lepas tu kita tolak 1. Okey, so kita akan dapat sehingga 22. Okey. Okey, ini pula murid yang ke-23. Okey. 23 tambah 6. Okey, tolak 1. Ini dapat 29 tolak 1 maknanya sehingga ke-28. Yang ni pula 29 hingga 29 tambah 3 tolak 1. Dapat berapa? 31 ya? 31. So ini ada 1 je. So dapatlah yang ke-32. So daripada situ kita nampaklah kekerapan, jumlah kekerapan dia 32. Okey. So nak cari julat mudah sahaja sebab kita tahu kita ambil wang saku tu data dia RM4 dengan RM9. So julat dia 9 tolak 4. Jangan tolak frekuensi pula. Jangan tolak kekerapan, tolak data dia. So 9 tolak 4 ialah 5. So julat dia 5.
Okay, nak cari julat antara kuartil. Okay, maknanya kita kena carilah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okay, bila 32 bahagi 2 dapat berapa? 16 kan? Betul tak? So maknanya dia 16. Jadi median dia antara 16 ke 17. Ini median dia. So kalau kita baca dekat sini median dia 16-17, maknanya ini median. RM6 kan? Okey, bila 16 bahagi 2 pula dia jadi berapa? 8 kan? So maknanya kuartil pertama kedudukan antara 8 hingga 9. So 8 hingga 9 mana? Kedudukan 8, 9 di sini. So maknanya RM5. Ini kuartil pertama. Kuartil ketiga, okey kalau 17 nak menuju ke 32, apa tengah-tengah dia? 17 kita tambah berapa? Tambah 8 lah kan? Tambah 8 tolak 1. Betul tak? 25, 24. So 24, 25 dia punya kedudukan. Okay? So 24, 25 kita tengok kat mana? 7. So dapat dah lah. Ini kuartil 3 dia. So kuartil 3, 7 tolak 5. Dapatlah 2. Itu cara nak mengenal pasti kedudukan kuartil pertama, kuartil ketiga dalam data dalam bentuk jadual. Okey, beres? Okey. Okey. Ini beberapa rumus yang kamu kena ingat lah, tapi tak ingat pun tak apa sebenarnya. Dalam soalan bahagian depan rumus tu memang dah ada dah kalau kamu tak ingat kan. Okey, ini ialah cara mencari mean. Okey, kita jumlahkan kekerapan kita, jumlahkan data kita tu, kita bahagikan dengan kekerapan dia. Okey, kemudian rumus, ini rumus dia untuk variance. Okey. Dan akhir sekali sisihan piawai. Okay, kita boleh guna mana-mana satu lah ni. Okay. Mana-mana satu kita boleh guna. So untuk mencari variance, untuk mencari piawai, sisihan piawai, pertama sekali kita kena tahu bagaimana nak mencari mean data. Okay. Okey, sekarang kita tengok satu contoh. Bagi setiap set data berikut, tentukan variance dan sisihan piawai. Okey, so nak tentukan variance dan sisihan piawai, tadi cikgu cakap mesti kena cari mean data dulu. Okey, untuk A tu, okey, macam mana nak cari mean? Tambah semua bahagi bilangan. Ya, betul. Kita tambah semua. 5 tambah 7. Tambah 6, tambah 9, tambah 12, tambah 10, tambah 10, tambah 13. Nak bahagi berapa? 8. Ada berapa tu? 8 kan? So bahagi 8. Dapatlah kita punya mean. Cuba kira dapat berapa? Lima tambah 7, tambah 6, tambah 9. 75. 7 point? 75. 75. Okey, semua dapat ya? Okey, kena tahu macam nak cari mean. Kalau tidak, tak boleh nak cari variance kan? Okey, variance pula. Kita kena jumlahkan ni kuasa 2. Lepas tu kita bahagi dengan N dia. Kita tolak dengan mean tadi, kita kuasa 2 kan? Okey, so maknanya data ni semua kita kuasa 2 kan? Okey, 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 dan seterusnya. Okey. Okey, bahagi dengan 8. Kemudian kita tolak dengan mean tadi, kita kuasa 2 kan? Okey. Itu cara nak mencari variance. Okey, berapa kamu dapat?
80.25. Dapat. Ada yang dapat lain? Oh, cikgu dapat 27.94. Betul? Cikgu tekan kalkulator tu cikgu tambah semua dulu ke? Kita macam ni. Kita nak senang buat macam ni. Kita buat kurungan. Macam ni kan. Lepas tu tekan ABC. Button ABC tu. Lepas tu tekan 8. Kemudian tolak. Ini buka kurungan. Tekan kuasa 2. Tekan X kuasa 2. Tu cara tekan dia. Cikgu dapat berapa tadi? Okay, cikgu buat semula. Cikgu buka kurungan 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2. Lepas tu cikgu tutup kurungan. Cikgu tekan A, B, C tu kan sebab dia maksudnya pecahan lah. Kemudian cikgu bahagi dengan 8. Okey. Seeloknya bahagi 8 tu kita settlekan proses tu, kita tekan sama dengan. Lepas tu kita tolak, buka kurungan 7.75, tutup kurungan kuasa 2. Dapatlah 27.94. Betul tak? Betul. Lepas tu untuk sisihan piawai mudah sahaja, kamu just puncakan varian yang kamu dapat tadi. Okey, ingat. Bila kita tekan kalkulator pun kita kena tekan betul-betul lah sebab tajuk ni dia melibatkan nombor yang kadang-kadang nombor dia perpuluhan banyak. Perpuluhan nombor yang banyak. Jadi kita kena hati-hati So bila tekan tu tadi kamu dapat 27.93 dan seterusnya kan. So lebih baik kita ambil nombor tu selepas titik perpuluhan minimum ambil 2 nombor bundakan. Jangan ambil 1 nombor. Nak selamat ambil 2 nombor dan ke atas. Okey? Kemudian bila nak buat sisihan piawai tadi, kamu boleh je nak gunakan nombor yang tertera dalam kamu punya kalkulator, kamu tekan sahaja punca, dapat jawapan pun diterima, ataupun kamu tekan semula, tekan punca 27.94, tekan sama dengan, so kamu akan dapat nombor dalam julat yang sama juga So dekat situ kalau tengok dalam cikgu punya kalkulator tu dia dapat 5.2858. So cikgu pun bundakan, cikgu ambil sahaja 2 nombor selepas titik perpuluhan. Okey, nak selamat ambil minimum 2 nombor selepas titik perpuluhan. Jangan ambil 1 sahaja Okey, boleh? Okey. So ingat dalam sukatan serakan ni kita kena hati-hati semasa menggunakan kalkulator. Kamu jangan tekan je nombor tak tengok skrin. Sambil tekan tengok skrin. Kadang-kadang jari kita tekan tapi dekat skrin nombor tak keluar. Itu yang menyebabkan pelajar dapat jawapan yang salah. Tapi dia confident je itu jawapan dia. Kan? Lagi-lagi masa exam Okay. Right, itu kaedah dia lah. Okey, yang ni pula ini dalam bentuk jadual. Tadi dalam bentuk data satu-satu. Ini dalam bentuk jadual. Kalau dalam bentuk jadual, okey, kita gunakan jadual yang lain untuk mudah So pertama ialah kita ambil bilangan goal tu, kita namakan dia sebagai X. Data dia kita ada 0, 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian kita ada bilangan pemain. Ini adalah kekerapan. Okey, kekerapan ni kita letaklah simbol F. Senang kan? So F. So 3, 5, 6, 5, 1. Okey. Okey, jumlah kekerapan kita jumlahkan dekat situ. 3 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 1. Okey, so kita dapatlah jumlah kekerapan ialah 20. Okey. Kemudian untuk mengira
kita nak kira mean kita boleh dapat dah kat situ kan. Sebab mean dia mudah saja iaitu Okay, macam mana nak cari mean daripada sini? Macam ni cikgu nak kira mean? Ingat lagi tak? Okay, apa bahagi apa? Kita hasil tambah kekerapan dengan Bilangan data. data. Hasil darab, hasil tambah hasil darab kekerapan dengan bilangan data. Kemudian kita bahagi dengan jumlah kekerapan. So dekat sini belum lagi kita boleh dapatkan dia punya mean. So kita tambahkan satu lagi kolom iaitu kita darabkan kekerapan dengan data tadi. Okay, kita darab ni 0 darab 3 kita dapat 0, 1 darab 5 kita dapat 5, 2 darab 6 kita dapat 12, 3 darab 5, 15, 4 darab 1, 4. Okay. So kita boleh terus tambahkan kat situ 5 tambah 12 tambah 15 kita tambah dengan 4. So dapat EFX-nya 36. So kita boleh dah dapat mean dia 36 kita bahagi dengan 20. Kita dapatlah mean dia. Okay, kita dapat 1.8. Okay, so kita nak teruskan sebab kita nak dapat variance dengan sisihan piawai. Okay, untuk dapatkan variance kita mesti ada data tu kuasa 2. Kita X, kita kuasa 2 kan. Ini data dia. Sebab kita nak dapatkan data kekerapan kita darab dengan data kuasa 2. Okay. Okay. X yang ni tadi kita kuasa 2 kan lah. So 0 kuasa 2 dapat 0. 1 kuasa 2 dapat 1. 2 kuasa 2 dapat 4. 3 kuasa 2 dapat 9. 4 kuasa 2 dapat 16. Lepas tu kita darab dengan kekerapan tadi. 3 darab 0 dapat 0. 5 darab 1 dapat 5. 6 darab 4 dapat 24. Dan 5 darab 9, 45. Kemudian 1 darab 16, kita dapat 16. Kemudian kita tambahkan. 5 tambah 24 tambah 45, kita tambah dengan 16. So kita dapat dah hasil tambah, hasil darab, kekerapan dengan kuasa 2 data iaitu 90. Okay, dari situ kita boleh dah dapat dia punya variance. Okay, sebab variance dia, formula dia EF X kuasa 2 perkan dengan hasil tambah kekerapan kita tolak dengan min kuasa 2 kan. So 90 bahagi dengan 20 kita tolak dengan 1.8 kuasa 2. Okay. So 90 kita bahagi dengan 20 tolak dengan 1.8 kuasa 2 kita akan dapat 1.26. Okay, kamu pun tolong kira, takut cikgu salah kira kan. Okay, so nak cari sisihan piawai kita puncakan sahaja 1.26 tu. Okay. So puncakan 1.26 kita dapat 1.12. Siap. Ini cara nak mencari varian dan sisihan piawai andai kata data itu dalam bentuk jadual. Okay, boleh? Okay, seterusnya. Okay. Kemudian kamu akan diperkenalkan dengan plot kotak. Okey, plot kotak ya. Plot kotak ialah satu cara untuk mempamerkan taburan bagi suatu set data berdasarkan 5 nilai. Okey, nilai apa yang perlu ada dalam plot kotak? Iaitu nilai minimum data, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum data. So 5 data ni kita kena tahu supaya kita boleh buat plot kotak. Okey, plot kotak dapat menunjukkan sama ada
suatu set data adalah simetri pada median. Okey, ini dia plot kotak. Okey, ingat lagi ni? Ingat lagi kan? Kamu belajar ni tingkatan 4 dulu. Okey, so ini kita panggil plot kotak lah. Okey, yang pertama tu ialah nilai minimum, kemudian kuartil pertama, kemudian yang tengah tu ialah median, kuartil ketiga dan seterusnya nilai maksimum. Okey, so 5 data kena kenal pasti. Okey, bagaimana kita nak membina dia? Okey, contoh. Ni ada data di bawah menunjukkan markah yang diperoleh 15 orang dalam suatu ujian bahasa Cina. So bina plot kotak bagi data di bawah. So ada berapa tu? Ada 15 data kan? Okey, kemudian dari situ kita dapati bahawa nilai minimum dia, okey, kita tengok data tu memang dah dalam keadaan susunan menaik kan. So nilai minimum dia kita ambil lah 35, kemudian nilai maksimum dia 75. Okey, daripada 15 kita dapati median adalah 57. Kemudian dekat situ kita boleh dapat kita punya kuartil pertama 45 dan kuartil ketiga dia 68. Ini bukan lukis saja-saja. Nak buat plot kotak ni kena guna graf ya. Okey. So bila kita dah dapat nilai tu kita ambil lah graf. Graf pun bukannya besar sangat. Untuk plot kotak ni kecil je. Okey. So dia buatlah dia punya skala dia 35 sampailah 75. Dia ambil skala yang sesuai lah. Skala mesti dalam bentuk seragam. Okey. So di kat situ dia pun plotkan titik bagi setiap 5 nilai yang kita dah kenal pasti tadi. Okey. Plotkan nilai minimum dekat situ 35. Kemudian plotkan kuartil pertama. Di situ dia buat nilai maksimum dulu. Kemudian kuartil pertama, ketiga dan median. Kita nampak ni. Ini 35. Okey. Ini kuartil pertama. Kemudian 60, 57, 68 dan 75. Okey, bila dah dapat titik-titik tu, kamu pun lukislah sesungut dia. Itu kita panggil sungut. Ni sungut ya. Ni sungut tepi ni. Okey, kemudian garisan setiap kuartil. Itu kuartil 1, kuartil 3, kemudian buat kotak dia dan kita gariskan median dia. Okey, ini menunjukkan bahawa data ini adalah plot kotak dia simetri. Maknanya data dia seimbang kiri dan kanan. Okey, data simetri. Okey, itu. So, daripada situ kita boleh nampaklah macam mana nak cari julat antara kuartil. Dia tolaklah kuartil ketiga, tolak kuartil pertama. Kan? Dan julat pula adalah nilai minimum kita tolak nilai maksimum kita tolak dengan nilai minimum. Okey. Okey, tadi kita bina plot kotak. Okey, sekarang daripada plot kotak kita boleh cari nilai-nilai yang ada dalam plot kotak tersebut. Contoh dekat sini, bagi setiap plot kotak nyatakan median, kuartil pertama, kuartil ketiga, julat antara kuartil, nilai maksimum, nilai minimum dan julat. So, dekat situ kita dapati bahawa median dia berapa? 11. Okey. Median dia 11 ya. Kemudian kuartil pertama dia 5 kan. Kuartil ketiga dia kita tahu dah kat situ 21. Julat antara kuartil kita tolakkan kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Kemudian nilai minimum dia mula dengan 0, maksimum dia 35, jadi julat dia kita tolak sahaja 35 tolak 0. Ini mencari, okey. Soalan macam ni pun kadang-kadang boleh ditanya dalam soalan objektif ataupun soalan kertas 2 bahagian A. Okey. Okey, itu tadi dah settle dah plot kotak. Membina plot kotak dan juga mencari data daripada plot kotak.
Okey. Seterusnya kita nak ulang kaji berkenaan dengan kesan perubahan data terhadap serakan. Okey. Data ni kita ada original data atau data asal. Kemudian apabila data berubah, apa berlaku kepada data baharu? Nanti kita tengok Okey. Setiap data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalas secara seragam, atau setiap data didarab atau dibahagikan dengan suatu pemalas secara seragam. Okey? Okey, kewujudan nilai pencilan dalam set data. Okey, pencilan ni maksudnya ialah nilai yang maksimum, yang tinggi compare dengan data asal. Okey? So, ataupun suatu nilai dikeluarkan atau dimasukkan dalam set data. Okey? So, ini adalah 4 perkara yang boleh menyebabkan perubahan pada data, especially pada julat dan julat antara kuartil. Okey, kita tengok dulu yang pertama, iaitu data apabila ditambah atau ditolak dengan suatu pemalas secara seragam. Okey. Okey, andai kata kita ada set data 0, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Okey. Kemudian, okey, kita cari dia punya julat lah. Maknanya kita tahu nilai maksimum, kita tolakkan dengan nilai minimum. Okey. So dapatlah 9 tolak 0, dapat 9 julat dia. Kemudian kita nak cari julat antara kuartil, kita cari kuartil ketiga, kita tolakkan dengan kuartil pertama. So dekat situ kita dapat 8 tolak 2 dapat 6 Okey. So untuk mencari min, kita tahu macam mana nak cari, kita tambahkan saja. 0 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9, kita bahagikan dengan 7. So dapatlah min dia 5. Okey, ini data asal. Okey. Sekarang, okey, ini sisihan piawai dia. Varian dia dan sisihan piawai. Okay, sekarang ni kita nak data tu ditambah dengan 2. Nampak tak? Okay, ini yang asal. Julat dia kita dapat 9. Julat antara kuartil dia kita dapat 6. Min dia kita 5. Sisihan piawai dia kita dapat 3.0237. Okay, andai kata setiap data itu kita tambah dengan 2. So daripada 0 dia jadi 2. Daripada 2 jadi 4 dan seterusnya. Okay. Di sini akan menyebabkan perubahan pada julat lah. Okay. So julat dia, julat dia tetap sama 9. Okay, so cikgu tak sebut tadi. Bila ditambah atau ditolak tidak merubah dia punya julat Okay, kemudian julat antara kuartil pun masih sama sebab dia nilai dia sepadan Kemudian min dia akan berubah. Min dia kalau sini 5 kan, 7, sama juga macam kita tambah dengan 2. Ditambah 2, min ditambah 2. Okay, julat tetap samalah, tak berubah. Okay. Kemudian sisihan piawai dia pun tidak berubah. So min dia berubah. Kita tambah 2 juga. Okay. Andai kata dia didarab atau dibahagi, okay, kita ambil data yang sama. Okay, kita darab 2. So setiap data ni kita darab 2 lah. Okay, bila darab 2 kita dapati kalau darab ni julat dia akan berubah. Okay. Julat dia seolah-olah kita darab 2 juga. Nampak? Okay, asal dia 9, kita darab 2 kan. So kat sini kita ambil 18 tolak 0. Seolah-olah kita boleh guna juga formula dia 9 darab 2. Okay, julat antara kuartil pun sama. Kita boleh guna formula 6 darab 2. Nanti kita tengok pemalar dia macam mana. Okay, min dia pun dapat darab 2. Okay, kemudian begitu juga dengan sisihan piawai dan varian dia. Okay, dia ada perubahan kan? Okay, ini dia punya julat baharu. Daripada yang tadi tu kita simpulkan, andai kata suatu set data didarab dengan pemalar, macam tadi pemalar dia 2 kan, so kita darab dengan 2 lah. Jadi julat baharu dia, julat asal kita darab dengan pemalar.
pemalar yang baru. Andai kata darab 2, kita darab 2. Kalau dia darab 4, kita darab 4. Okey? Julat antara kuartil pun sama. Julat antara kuartil yang asal kita darab dengan pemalar yang baru. Okey? Sisihan piawai juga sama. Kita darab juga dengan pemalar yang baru. Dan variant, variant ni kena tengoklah dia K kuasa 2. So formula ni kena ingat. Andai kata dibahagi, dibahagi kita pun gunakan julat baharu dia, kita bahagi dengan julat asal, kita bahagikan dengan nilai pemalar. Andai kata data tu bahagi 9, kita bahagilah 9. Ya? Maksudnya kita tak perlu lagi nak susun data yang satu-satu data yang baru. Okey? Untuk variance kita bahagi dengan K kuasa 2. Okay, ini semua ada dalam buku teks sebenarnya. Okey, itu tadi julat baharu bagi hasil darab pemalar dan juga hasil bahagi pemalar kan. Okay, sekarang kita nak tengok nilai pencilan pula. Okey, apa itu nilai pencilan? Okey, nilai pencilan tu akan menyebabkan apa kepada julat dan seterusnya. Okey, untuk nilai pencilan yang diwujudkan dalam data, julat akan berubah dengan mendadak apabila satu pencilan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam set data. Nanti kita tengok contoh pencilan tu apa. Okey, nilai julat antara kuartil kurang dipengaruhi apabila satu pencilan ditambah atau dikeluarkan daripada satu set data sebab julat antara kuartil melibatkan data di dalam. Kalau julat dia melibatkan data kecil dengan data besar, jadi akan berubahlah mendadak. Tapi untuk julat antara kuartil dia tidak dipengaruhi sangat ya sebab dia mengambil nilai kuartil pertama dan kuartil ketiga ya. Okey, manakala varian dan sisihan piawai pula, nilai bagi varian dan sisihan piawai akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah ke dalam set data sebab akan melibatkan pengiraan min pencilan tersebut ya. So jika beza antara nilai cerapan baharu dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai baharu akan semakin kecil dan sebaliknya. Jika beza antara nilai cerapan yang dikeluarkan dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai baru akan semakin besar dan sebaliknya. Okay, itu untuk nilai variance dan sisihan piawai. Okey, ini kalau kita nak tunjukkan kesan perubahan data terhadap serangkap berdasarkan perwakilan grafik lah. Okey, data ditukar secara seragam dengan menambah atau menolak suatu pemalar. Okey, data ditukar secara seragam apabila setiap cerapan didarab atau dibahagi dengan suatu pemalar. Suatu nilai yang dimasukkan atau dikeluarkan merupakan pencilan. Okey, contoh dekat sini ya. Okay, ini data asal. Ini plot titik yang asal yang atas tu. Okey, dia ada satu, ada kekerapan dia sekali. Untuk dua, kekerapan dia ada 3 kali, 3 dan seterusnya. Okey, yang bawah ni, okey, pencilan 9 dimasukkan. Nampak ni, dimasukkan 9. Okey, asal dia tak ada kan. So nilai pencilan ni, nilai yang besar dimasukkan kemudian untuk data yang baharu. Okey, dekat sini dia akan menukar, dia akan mengubah nilai julat lah. Kalau yang asal ni julat dia ialah nilai 5, kita tolak dengan 1, kita dapat 4. Tapi apabila pencilan 9 dimasukkan, julat dia akan jadi 9 tolak 1 iaitu 8. Okey, itu maksud dia perubahan tadi. Okey. Julat akan menjadi lebih besar sebab nilai pencilan tu adalah nilai yang lebih tinggi daripada data asal ya. Okey. Okey, sekarang ni kita nak buat perbandingan antara dua data. Dekat sini dia ada 2 kilang kan.
Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 20 orang pekerja daripada 2 buah kilang tertentu untuk menyiapkan sesuatu kerja. Okey. Ada kilang A, ada kilang B. Data situlah. Okey. Sekarang ni dia kena kira hitung min dan sisihan piawai bagi masa menyiapkan kerja tersebut. Seterusnya tentukan pekerja kilang manakah yang lebih cekap. Okey, ini cikgu nak fokus kepada perbandingan antara dua data dengan menggunakan graf. Okey, kita tengok. Okey, kilang A dan kilang B. Okey, min dia kalau kita tengok dekat sini, kilang A min dia 7.1, kilang B sama juga min dia. Kilang A kita dapati dia punya sisihan piawai 1.2610. Manakala kilang B sisihan piawai dia 1.0440. Okey. So daripada situ, okey, min adalah sama jadi tidak boleh dibuat perbandingan. Okey, kita dapati tadi min dia sama kan? So daripada min kita tak boleh nak bandingkan lagi. Okey, bila kita tengok sisihan piawai, kita dapati bahawa sisihan piawai kilang B lebih kecil. Jadi dia menunjukkan serakan masa yang diperlukan untuk menyiapkan kerja lebih pantaslah. Maka pekerja kilang B adalah lebih cekap. So dari segi kualiti kita tengok sisihan piawai yang lebih kecil, maka kilang B mempunyai pekerja yang lebih cekap berbanding kilang A. Itu cara nak membandingkan dia. Okey. Okey, kita tengok ni perbandingan dua set data. Kita tengok sisihan piawai dia. Okey, kita ada atlet A, kita ada atlet B. Okey. Okey, min dia kita kira dapat sama kan? 12.73. Okey, cara kira min tadi kita dah tahu dah. Okey, ini sisihan piawai dia. Untuk atlet A kita dapat 0.2506. Manakala atlet B kita dapat 0.3706. Jadi daripada situ semakin kecil sisihan piawai semakin dekat data terserak berhampiran min. Okey. So maka atlet A menunjukkan catatan lebih konsisten. Okey, bila dia lebih kecil dia lebih dekat lah. So maknanya atlet B lebih konsisten. Okey. Okey. Dah habis dah kita punya revision tajuk sukatan serakan data tak terkumpul. Sekarang kita nak tengok contoh-contoh soalan. Okey? Cikgu ada bagi bahan kan, kamu boleh rujuk. Okey, kita tengok soalan kertas 1. Contoh dibagi dekat sini. Cari julat bagi data yang diberi dalam rajah 1. So nak cari julat, kita tahu kita cari data paling tinggi, kita tolak data paling rendah. So data paling tinggi dekat sini kita tengok ada 12, paling rendah ialah 2, betul? 2. Ya, betul. Jadi 12 kita tolak 2. Dapatlah 10. Jadi jawapan dia D. Okey? Yang ni pula ditanya apa? Sisihan piawai bagi 7 data ialah 9.87. Jika setiap data didarab dengan 2, apakah sisihan piawai yang baru? Ni tadi kita belajar dah kan? Okey. Macam mana cara nak dapat sisihan piawai yang baru? Didarab dengan 2. Macam mana nak dapat sisihan piawai yang baru? Ingat lagi tadi dia punya formula sisihan piawai. Kalau darab 2 kita buat apa? Ingat ke tak ingat? Lupa dah? Ke tak catat cikgu buat tadi? 9.87 darab 2. 9.87 darab 2 ke darab 2 kuasa 2? 2 kuasa 2. Darab 2 kuasa 2 kan? Kalau variance baru kita darab dengan 2 sahaja, betul tak? So berapa jawapan dia?
39.48. Jangan lupa ya. So maknanya 9.87 tu kita darab dengan 2 kuasa 2. Dapatlah 39.48. Beres. Okey ni. Rajah 2 menunjukkan plot bagi satu set data. Okey. Apakah kuartil pertama bagi set data tersebut? Macam mana nak cari kuartil pertama? Okey. Dekat sini ada berapa kekerapan dia? 7. Ada 7. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Betul? Ada 12 data. Betul. Okey. So macam mana nak cari kuartil pertama? 1/4 kan? Kuartil pertama kan 1/4. Daripada berapa tadi cikgu cakap? Daripada 12. Okey. So, data yang keberapa ni? Yang ketiga. 3. Dekat situ, mana data yang ketiga? Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. So, yang ketiga dekat sini. Okey, berapa kita punya kuartil pertama? Dia duduk dekat nombor berapa? Garisan nombor dia? 5. Okey, boleh? So, jawapan dia B. Boleh? Kemudian Boleh, soalan seterusnya. Okey. Okey, cari beza antara variance dan sisihan piawai bagi data yang diberi. Dia nak cari beza, variance dan sisihan piawai. Macam mana nak buat tu? So kena carilah kan? Variance kan? Okey. Macam mana cari variance? Kena cari apa dulu sebelum cari variance? Mean. Mean, very good. So nak cari mean. Okay, mean macam mana nak cari daripada 3 data ke atas tu? Apa bahagi apa? Ingat formula mean. So apa bahagi apa? 500. Boleh? Itu mean dia kan? Betul? So dapatlah 58.6. Okey, boleh? Okey, kemudian nak cari variance. Apa formula dia? Kuasa 2. Variance, ingat jangan lupa formula dia. Okey, kita bahagi dengan N. Betul? Tolak dengan apa? Min tadi kita kuasa 2 kan. Okey, so kita ambil saja nombor dia. 43,294. Kita bahagi dengan 10. Lepas tu kita tolak dengan 58.6. Kuasa 2. Okey, berapakah varian dia? A. 895.44. 895.44. Okey, ini dah dapat jawapan ke? Belum. Belum, sebab soalan dia nak cari beza. So kena cari pula sisihan piawai. Sorry, ni ada kuasa 2 ya. Sisihan piawai kita puncakan 895.44 tadi. So kita dapat berapa? 29 point berapa? 92. Nak tambah lagi satu nombor pun tak apa, tak ada masalah. Dah dapat tu baru kita tolak kan? 895.44 kita tolak dengan 29.924. Okey. So dapat berapa?
Mana jawapan? A, B, C? C. C. Okey. Okey, tadi kita kira-kira tadi sebenarnya tak sampai pun 2 minit kan? Betul tak? So soalan objektif ni kita kena jawab maximum time 2 minit satu soalan. Jangan lama-lama. Tapi kena ingat konsep dia lah. Kalau kamu tak ingat formula dia, kamu tak boleh lah nak buat. Kamu tak ingat macam mana nak cari variant, macam mana nak cari sisian piawai. Last kamu pun ambil je nombor-nombor tu, kamu tolak lah apa semua kan. Tak dapat jawapan. Okey. Soalan yang kelima. Okey, plot batang dan daun. Ingat lagi plot batang dan daun? Ini kamu belajar tingkatan 2 kan? Okey. Plot batang dan daun dalam rajah 3 menunjukkan markah matematik dalam ujian 1 oleh murid-murid kelas 501 dan kelas 502. Okey, itu ditunjuklah. Okey. Maksud dekat sini ialah ini dia punya batang. Ini batang dia. Okey, ini daun untuk kelas 502. Ini daun untuk kelas 501. Maksudnya untuk kelas 501 ni ada 43, 44, 44 markah dia. Kelas 502 dia ada markah 40, 42, 45. Itu cara baca dia. Semua ingat lagi kan? Okay, sekarang dikata cari peratus murid yang memperoleh 60 markah dan ke bawah. Maksudnya 60 markah ni masuk jugalah kan? Betul tak? So 60 markah dan ke bawah. Alright? So bila 60 markah dan ke bawah, yang 7, 8, 9 ni kita tak ambil kira lah. Tak ambil kira. Okey, dan juga 63, 65, 67 ni kita pun tak ambil. So yang kita ambil 60, 52 dan sampailah 40, 42, 45 tu. Okey. Sebelum kita nak buat peratus, kita kena tahulah bilangan keseluruhan ke semua pelajar. Okey, macam mana kita nak tahu bilangan pelajar? Kita kira je nombor dekat sini ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So kelas ini ada 16 orang. Sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Di sini ada 19 orang. Jadi jumlah dia ada 35. Okey, jumlah dia 35. Okey, yang dapat 60 ke bawah tadi, kita tengok sahaja ni, daripada kosong ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 14 orang. Okay. So kamu tahu nak cari peratus, kita kena ambil berapa yang kita nak, peratus bilangan yang kita nak. Kita bahagi dengan keseluruhan. Kita darab dengan 100 peratus. Maka kita dapatlah peratus dia. Okay. Berapa peratus? 40. Yeah, very good. So, okay. Kena tahulah macam mana nak cari peratus tu. Itu konsep peratus tu dan sebenarnya yang kamu dah belajar masa menengah rendah dulu lagi kan. Okay. Okay, beres. Itu contoh 5 contoh soalan kertas 1. Okay, boleh? Boleh. Cikgu nak bagi contoh soalan kertas 2 pula. Okay, contoh soalan kertas 2. Okey, ni dia. Baik. Jadual 1 menunjukkan data tak terkumpul bagi set A, set B dan set C. Okey, kita ada 3 set kat situ lah. Okey. Lengkapkan jadual 1. Okey. Ini mudah saja sebenarnya soalan dia. Dia nak lengkapkan jadual 1 untuk set A, kita ada data dia. Maknanya kita tambah sahaja semua sebab dia nak total, dia nak jumlah kan. So jumlah dia, cuba kamu kira berapa jumlah dia. 80 tambah 83, 78, 83, 76. Kamu dapat berapa? 400. Okay, dapat 400. Okay, berapa min dia?
Okay, mean dia kita tahu jumlah dia kita bahagi dengan bilangan kan. Berapa bilangan data? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5. So dapat berapa? 80. Ya, 80. betul. Okay, set B pula berapa jumlah dia? Ratus. 400 juga. Jadi maksudnya mean dia pun sama jugalah kan? Okey, dapat 80. Okey, set C 400 juga. pun sama. Okey, so daripada mean dia tak ada sebarang perbezaan. Mean dia sama kan? Okey, sekarang dia tanya soalan C pula. Set data yang manakah menunjukkan serakan yang paling luas? Justifikasikan jawapan anda. Macam mana cara kita nak tengok set data tu serakan dia luas? Kita guna apa? Tadi cikgu ada bagi tahu macam mana nak tengok serakan data tu luas ke, serakan data tu kecil ke. Apa benda yang kita nak guna? Variance ke? Variance tu macam jauh sangat. Paling dekat. Serakan yang paling luas. Apa yang paling mudah kita nak tengok? Kita tengok julat. Ingat tak? Tadi yang mula-mula tadi cikgu ceritakan. Kalau julat dia besar, maka serakan dia jadi luas. Boleh tak? So kalau kita tengok dekat situ, untuk set A, berapa julat dia? Berapa julat untuk set A? Apa tolak apa? 83 tolak 76. Ya, 83 tolak 76. Betul tak? Okey, kamu dapat berapa? 83 tolak 76 tu. 7. 7. Ya, betul. Kemudian kamu buat pula julat untuk set C. Set B, sorry. Okey, set B ni dia punya julat kosong kan? Sebab 80 tolak 80. Kosong lah. Okey, kemudian set C julat dia 361 tolak dengan berapa? 8, betul tak? 8. So berapa julat dia? 353. 353. Yes. So yang mana set data yang mempunyai serakan paling luas? Set C. Ya, betul. Jadi set C menunjukkan serakan paling luas. Kenapa? Kerana Julat dia. Julat dia besar. julat yang paling besar. Betul. Ni kena buat dalam bentuk ayat lah dia punya jawapan. Okey. Ini contoh soalan pertama daripada kertas 2 bahagian A. Okey, boleh ya? Okay, kalau tak faham boleh terus tanya ya. Okey, kita tengok soalan kedua. Okey, ini nak buat apa ni? Data dalam jadual 2 menunjukkan markah yang diperoleh oleh 15 murid dalam satu ujian diagnostik. Okey, 15 orang murid ya. Okey. Kamu perlu membina sebuah plot kotak. Okey, so nak bina sebuah plot kotak, apa data yang perlu ada? Pertama nak apa? Julat. Nilai minimum. Nilai min. Yes, betul, nilai minimum. Kalau kita tengok sini nilai minimum dia berapa? 35. Ya, betul. Nilai minimum dia 35. Kemudian kita kena tahu nilai apa? Maksimum. Berapa nilai maksimum kat situ? 73. 73. Very good. Okay, lepas tu kita perlu tahu apa? Kuartil Median. pertama. Kuartil pertama, median dan seterusnya. Apa perlu kita buat dengan data tu?
Susun. Ya, susun dalam keadaan menaik supaya kita boleh tengok kuartil pertama kat mana, median kat mana, kuartil ketiga kat mana ya. Okey, so dia mula dengan nombor 35, kemudian 40, betul ya? 42, kemudian ada berapa lagi? 46, betul? 52 ada 2 kali kan? And then 53, 55, 62 ada 2 kali. Kemudian 66, kalau cikgu terlepas kamu bagi tahu. 69, 73 pun ada 2 kali. Beres. Dapat dah. Okay, so kalau 15, median kamu kedudukan yang macam mana? Kedudukan yang keberapa? Kalau 15 tu maksudnya 7, 7. Betul tak? So maksudnya yang ke-8 median. Betul tak? So kita tengok yang ke-8 kat mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 55. Betul tak? Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ke 15? 1, 2, 3, Cikgu 14 je lah. 14 Tapi dia tulis 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dia tipu kita. Okay, 14 maknanya kita ambil 2 lah. Ni. Maknanya dekat sini 7, 7 maknanya yang ke-7 dan yang ke-8. Kita tambah 2 tu lah. So 53 dengan 55 tu kita kena ambil median dia. Okay. Kita tambah, kemudian kita bahagi 2. Kan? Kamu akan dapat 54. Betul? Okay, sekarang nak cari kuartil 1. Okay, kita belah 2 lah. Kita potong 2. Maknanya sekarang dia ada 7, 7. 7 maknanya ambil yang tengah-tengah lah. Yang keempat. Ini sebagai kuartil 1. Kemudian yang ni ambil yang keempat juga. 66. Betul? Ini kuartil 3. So dah cukup lah kita punya data. Sekarang ni kita nak bina, kita kena tengok. Okay, 35 sampai 73. So kamu pun ambil lah pembaris. Guna pembaris ya. Okay, pembaris. Ambil lah 35. Okay, 35. 40. 45. Okey, anda kata dalam soalan tu dia tak nyatakan, kamu boleh je gunakan skala mana-mana. 50. Biasa kalau dalam soalan dia akan nyatakan lah skala. 60, 65, 70, 75. Ingat data skala kena seragam. Tak boleh ambil 35, 73. Nanti salah Data mesti seragam. Okey. So kita boleh ambil titik, nilai minimum dia 35. Kita ambil titik situ. Nilai maksimum dia 73. Jadi kita bacalah titik dia. 71, 71, 72, 73. Dekat situ. Okey. Kemudian kita nak bina sungut, kita ambil kuartil pertama iaitu 46. 46 duduk di situ. Okey, sungut kedua dia 66. So 66 dekat sini. Dan akhir sekali median tadi 54 54 di sini. Alright. Okey. So ini sungut yang kat kanan. Okey, ini sesungut yang kat kiri. Okey. Kemudian kita mesti bina garisan tu mesti sama besar lah. Okey. Ni kotak dia. Okey. Kemudian median dia kita potong kat tengah. Okey. Dah siap dah dia punya kotak. So kita tulislah kat sini nilai minimum. Okey. Nilai maksimum. Ni kuartil 3. Ni median kuartil 2.
kuartil 1. Okey. So kalau kamu tengok plot kotak ni, adakah dia plot kotak yang simetri? Kadang-kadang dia tanya pula soalan, justifikasikan plot kotak anda. So kalau kita tengok sini, ini bukan plot kotak yang simetri. Ini plot kotak pencong. Pencong mana ni? Pencong kiri ke pencong kanan? Dia lebih sebelah kanan kan? So dia pencong kanan. Andai kata soalan tu dia tanya justifikasi. Okey, boleh ya? Boleh. Alright. Soalan ketiga. Kita tengok soalan ketiga. Okey. Rajah 3 menunjukkan plot batang daun bagi markah ujian matematik untuk kelas 3A. Ni tadi cikgu dah bagi tahu kan. Okay, untuk batang ni untuk dia punya nombor puluh. Ini daun ni dia punya nombor sah. So maksud dia 38, 41, 47, 48. Itu cara baca data dia. Okey. Berdasarkan plot batang daun itu, cari A bilangan murid kelas 3A. Dia tanya bilangan murid sahaja. Okey, berapa bilangan murid dia? Berapa bilangan murid dia? 20. Ya, betul. 20. Kamu kira je ada berapa nombor dekat sebelah, dekat daun dia. Kan? Betul? Okey, B. Median. Okey, median. Okey, macam mana nak cari median daripada plot batang daun ni? Okey, kita tahu bilangan murid dia 20. Okey, maksudnya kalau median, murid yang keberapa sebagai median dia? Murid yang keberapa? Markah yang keberapa? Ke-10 dan 11, betul tak? Okay, sebab dia 20. Okey, bila 20, kamu bahagi 2. Maknanya dekat sini 10, dekat sini 10 sebab dia nombor genap. Ingat bila nombor genap, median dia ada 2 nombor. So maksudnya data yang ke-10 dan data yang ke-11 adalah kamu punya median. So kamu baca je dari sini. Okay, data ke-10 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu data ke-10 dan 11. Okey? Okey. Sekarang macam mana nak cari median dia? Ada 2, 4 dengan 4. Macam mana nak tulis median dia? Tambah bahagi 2. Apa yang nak tambah? Nombor apa yang nak tambah? 20 tambah 21 bagi 2. Kenapa 20, 21? Dari mana dapat 20, 21? 4 tambah 4 tak boleh. 4 ni maksud dia data dia berapa? 64 dengan 64. Faham? Ini batang dia. Batang dia untuk puluh. So 64 tambah 64 bahagi 2. Dapatlah 64. Fahamkah? Itu cara cari median. Boleh tak? Boleh? Jangan ambil 4 dengan 4 dalam 4 tambah 4. Salah lah. Okey. Julat antara kuartil ni cara macam mana tadi cari dia? Apa formula dia? Kuartil 3 tolak kuartil 1. Betul. So sekarang kuartil 1 dia kita cari yang sebelah kiri. Kuartil 2 dia kita cari yang sebelah kanan. Kuartil 3. Okay, bila ada 10 maknanya kita bahagi 2 pula. 5. Maknanya data yang keberapa? 5 dan 6. Betul tak? 5 ke 6. So kita baca dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni dia.
Cikgu padam kat situ, takut banyak sangat dia punya pen, nanti confuse. Okey, cikgu padam. Okey, data kelima dan data keenam. Kat mana data kelima dan enam? Kelima 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya apakah kuartil pertama dia? 52 tambah 56. Kemudian kamu bahagi 2. Boleh? Okay, berapakah dapatnya? RM54. Betul tak? Cikgu dapat 54. Okey, itu kuartil 1. Betul kan? Okey, sekarang kita nak cari kuartil 3. Okey, kuartil 3 tadi, okey, maknanya yang ke-11 hingga 20. Okey, so kita kena cari 11, 12, 13, 14, 15. Jadi yang ke-15 dan 16. Betul tak? So ini tadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini 15, ini 16. So kita tambahkan 2 tu. Betul? So 71 tambah 72, kita bahagi 2. Okay, dapat berapa? 107. 71 tambah 72 bahagi 2. Dapat berapa? Okay, masa kamu tekan kalkulator tu, kamu tekan kurungan macam ni tau. Macam tu. Kalau kamu tak nak tekan kurungan, kamu buat macam ni. 71 tambah 72, kamu tekan dulu tanda equal. Lepas tu baru bahagi 2. 71. Ya, betul. Ingat tekan kalkulator pun kena betul-betul So dah dapat, kita tolak 71.5, kita tolaklah 54. Berapakah? 17.5. Betul. Siap. Siap dah kita punya soalan untuk kertas 2 bahagian A. Sekarang ni cikgu nak tunjuk pula soalan kertas 2 bahagian B. Okey. Okey, rajah 1 menunjukkan markah dalam kuis sains yang diperoleh oleh sekumpulan pelajar. Okey, dekat situ dia tunjuklah. Okey. Kemudian dia kata wakilkan data dalam rajah 1 dalam satu plot batang dan daun. Okey, kita tahu dah plot batang dan daun. Mesti ada batang, mesti ada daun lah. Okey, ni untuk batang, ni untuk daun. Okey. Okey, untuk batang kalau kita tengok dekat sini, dia ada nombor puluh dia berapa? 2. Betul? 2. Kemudian ada 3 dan 4. Betul tak? Ada 2, 3 dan 4 sahaja. Betul? Okey, lepas tu dia ada 21. 21 ada 1. So letak 1. Lepas 21, okey settle, dia ada 24. So 4. Okey. Kemudian dia ada 27. So letak 7. Okey. 27, kemudian ada 28, ada 2. 1, 2, so letak 8, 8. Okey. Kemudian dia ada 29. So 9. Settle. Yang 20-an dah settle. Kemudian ambil 30-an pula. Okey, 30-an tu 30. Cikgu Okey, 28 ada 3. Oh ya, sorry ada 3. Okey, thank you. So kita letak satu lagi dulu pula. 8, 9. Okey, so ada 3 kan. Okey, kemudian 30. Okey, lepas 30 kita ada 31, ada berapa? 2 kan? Okey, so 1, 1. Dia follow garisan dia. Kemudian 32 ada 2 juga. Kalau tak cikgu. 2. So 2, 2. Kemudian dia ada 33. Ada 1 sahaja. And then dia ada 35, ada 2. 5, 5.
Kemudian dia ada 36, ada 2. 6, 6. Nampak dia sebaris je macam tu. Okey? Kemudian untuk 40-an pula dia cuma ada satu sahaja. So 40. Okey? So dia punya petunjuk 4, 0 bermaksud itu kunci dia 40. Maksud dia. So 2/1 bermaksud 21. Okey? Okey, ini kekunci kita panggil. Okey, S. Kemudian dah settle dah soalan A, 5 markah. Banyak tu kan? Okey. Kemudian B dia kata berdasarkan data dalam raja 1, lengkapkan plot kotak di ruangan jawapan. So kalau kita nak lengkapkan plot kotak dekat situ, kita tengok saja dia punya plot batang daun tu. Kita boleh baca data paling minimum berapa? Berapa data paling minimum? 1. Betul. Data paling maksimum? 40. Beres. Kan? Okay. Kita nak tahu median macam mana? Kita kira berapa kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So bila 18 maksud dia apa? 9, 9. Betul tak? So maknanya yang ke-9 dan ke-10. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dia. Data dia 31 dengan 31. So kita dapat balik 31. Kan? Kita tambah 2 tu kita dapat balik 31. Okey, untuk kuartil pertama, bila 9 maknanya 4, 4 maknanya kita ambil data kelima. Okey, data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ni dia. 8. So jawapan dia 8. Okey. Untuk kuartil ketiga kita ambil data ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5 juga ambil daripada, kita kira daripada 1. 1, 2, 3, 4, 5. So jawapan dia 5. 5. Sorry. Bukan 8. Dah cuai dah cikgu. Berapa patutnya? 28. Betul 28. Ini 35. Siap. Boleh? Kenapa 5 markah ni? Sebab ada 5 data dekat situ. Okey? Okey, settle untuk soalan pertama. Kita tengok soalan terakhir. Ni. Set data berikut menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan pelajar dalam satu pertandingan kuis. Okey, data dia ini 1, 5, 8, 3, 27, 5, 9, 8. Okey, kita susun dulu nak mudah. 1, 3, 5, 5, 8, 8, 9, 27. Senang susun ikut naik kan. Okay, nak dapat julat, kita ambil paling tinggi, kita tolak yang rendah. So dapatlah 26. Okay. So julat antara kuartil, ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita potong. Okay, maknanya 35 ni kita tambahkan. So kuartil 1, 3 tambah 5, kita bahagi 2. 8 bahagi 2 dapat 4 kan? So kuartil 3, kita ambil 2 ni. Kita bahagi 2. 8 tambah 9, kita bahagi 2. Kita akan dapat 8.5. So julat antara kuartil dia, kuartil 3 tolak kuartil 1, 8.5 kita tolak dengan 4. So kita akan dapat 4.5. Okey? Okey, varian, kita guna formula je lah. Okey, varian. Kita kuasa 2 kan semua kan? 1 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Ni kita dah tahu dah macam nak cari ni. Cikgu nak tunjuk soalan je. Okey. Oh, sorry. Apa benda cikgu tak cari lagi ni? Min. Okey, cari min dulu. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 27 bahagi dengan berapa tadi? 8 kan? Okey. So cikgu dapat
Min dia 8.25. Okay. So varian dia kamu bahagi 8 tolak dengan min tadi kamu kuasa 2-kan. Okay. So kamu akan dapat 56.69. Okay, hati-hati bila mengira dalam sukatan serakan ya, sebab nombor dia banyak, so hati-hati. Okay, so sisihan piawai dia just kamu puncakan jawapan varian tadi. Maka dapatlah 7.53. Beres. Okay. Siap dah soalan kita. Dah habis dah soalan kita. Okay? Okay, boleh faham soalan ni? Okay, yang penting kamu tahulah macam mana nak cari varian, nak cari sisihan piawai tu ya. Okay, so ini maka berakhirlah cikgu punya sesi PDP pada malam ni. Okay, so itu saja yang dapat cikgu berikan berkenaan dengan tajuk sukatan serakan data tak terkumpul ya. Untuk tingkatan 5 sukatan serakan data terkumpul. Itu kita gabungkan saja nanti. Okay? Okay, itu saja untuk malam ni. Cikgu harap apa yang cikgu ajar boleh memberi manfaat untuk kamu, especially nanti untuk percubaan bulan September ni ya. Okey. Itu saja. Terima kasih Kak Asma. Terima kasih kepada Cikgu Nur Asmah. Sama-sama. Tadi saya buka sedikit ruang kepada ketua bidang sains matematik untuk mungkin ada apa-apa yang nak disampaikan. Persilakan Cikgu Syida. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah anak-anak. Cikgu Asma ni merupakan sahabat cikgu di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Sap Murni. Ya, jadi kita bertuah ya sebab diberi ruang dan peluang ya. Terima kasih ya Cikgu Asma kerana sudi bersama dengan anak-anak Garuda ini dan juga cikgu-cikgu matematik Garuda ya. Jadi anak-anak gunalah ruang dan peluang ini sebaik mungkin ya. Moga-moga kita akan terus dan lebih cemerlang untuk peperiksaan akan datang. Amin. Rasanya itu saja Kak Asmah. Terima kasih banyak. Ya. Nanti berkenaan yang sesi yang akhir kita kalau kita nak teruskan perancangan yang awal tadi bagi tahu terus pada Kak Aslah, nanti Kak As akan ubah balik. Dari segi masa dan juga dari segi pengisian. Ya. InsyaAllah nanti kita akan cuba membicarakan balik perkara tu, tapi insyaAllah kita cubalah buat seboleh-bolehnya sebelum peperiksaan tu lah sebelum percubaan. Boleh. Okay, jadi sekali lagi saya bagi pihak panitia matematik mengucapkan terima kasih dan nak maklumkan juga pada anak-anak pelajar kita yang ada pada malam ni, nanti tolong isi link kehadiran, nanti dah siapa yang isi tu dapat CJ untuk penyertaan malam ni. Kita bagi CJ penyertaan malam ni. Wow, dapat sijil. Ya, kita buat sebab nak tarik perhatian. Nak tarik perhatian semua kan. Jadi mungkin itu salah satu usaha lah. Jadi apa-apa terima kasih kepada Cikgu Nur Asmah Sama-sama. perkongsian ilmu, dan cikgu harap apa yang kita pelajari pada malam ini dapat mengukuhkan lagi apa yang dah dipelajari dengan Cikgu Rohani, Cikgu Syafira ataupun dengan saya sendiri. Jadi cikgu sudahi untuk malam ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih semua.